Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Okey, selamat datang ke program Chit-Chat Polisisi. Kita bawakan topik khas pada hari ini iaitu rayuan kemasukan ke Politeknik dan Kolej Komuniti. Program hari ini merupakan program sembang santai je dari melalui Chit-Chat at Polisisi melalui Facebook Live Politeknik .edu. Okey, siapa yang tengah tengok ni, share banyak-banyak, kongsikan dan ajak ramai-ramai untuk saksikan rayuan kemasukan. Okey, kat luar sana yang masih tertanya-tanya macam mana nak buat rayuan ke politeknik atau kolej komuniti. Sebabnya sampai ke hari ni kita masih menerima beratus-ratus mesej daripada WhatsApp, berpuluh-puluh email dan berpuluh-puluh call. Banyak sangat persoalan-persoalan yang akan dirungkai dan akan dijawab sebentar lagi. Okey, yang mana tak dapat mana-mana tawaran, boleh tak saya memohon tu ke kan? Bolehlah kita tunggu sampai akhir rancangan untuk kita mengetahui semua soalan-soalan dan jawapan yang akan diutarakan. Okey. Jadi pada hari ini kami bawakan khas bersama saya, Timbalan Pengarah Bahagian Ambilan dan Pembangunan Pelajar bagi merungkai dan menjawab persoalan adik-adik semua. Jadi kepada penonton yang baru sahaja bersama kami, sit back and relax. Jangan pergi ke mana-mana, tunggu sampai akhir. Okey, kalau tidak nanti akan terlepas segala info-info yang penting. Nanti adik-adik akan calling banyak lagi, mesej, WhatsApp semua. Pening tim-tim kami. Okey, jika terdapat sebarang pertanyaan, sila letakkan pertanyaan anda di ruangan komen dan tim admin kami akan berusaha sedaya upaya mungkin untuk menjawab sebarang pertanyaan anda. Okey, sebelum tu saya nak perkenalkan diri saya. Saya Munawir binti Fazlan dan hari ini ditugaskan untuk menjadi host bagi program kali ini. Okey, pada hari ini berasa amat teruja lah sebab saya sendiri selaku alumni Polisisi diberi amanah untuk mengendalikan program ini. Okey, sebelum kita nak pergi lebih lanjut lagi, Ira nak ucapkan tahniah diucapkan kepada calon lepasan SPM yang telah menerima tawaran ke mana-mana institusi, sama ada universiti, politeknik, kolej komuniti atau di mana sahaja institusi pada 16 Julai 2001 yang lalu. Masih hot lagi tau sampai sekarang ni. Dan kita masih lagi dalam fasa permohonan rayuan bermula 16 Julai sehingga 20 Julai 2021. Adik-adik, last day rayuan melalui UPU online adalah pada hari Isnin ni. Adik-adik ada masa lagi lebih kurang 3 hari untuk membuat rayuan. Jadi mana yang masih lagi keliru, asyik bermimpi-mimpi ke mana ahli tuju saya nak pergi, ke mana saya nak masuk kan, apa bidang saya nak ambil, apa tawaran, bolehlah tunggu sebentar lagi kita akan bagi adik-adik untuk dapatkan jawapan-jawapan yang tepat. Walaupun apa sahaja keputusan yang adik-adik terima, bagi yang cemerlang dan telah pun mendapat tempat, tahniah diucapkan. Semoga terus cemerlang, dan bagi yang kurang bernasib baik, jangan risau, peluang pengajian di Malaysia terlalu banyak. Tiada siapa pun yang akan tercicir. Kerajaan sentiasa prihatin terhadap masyarakat di Malaysia. Terima kasih kepada kerajaan. Walaupun SPM kali ini sangat mencabarkan bagi adik-adik di luar sana, bukan sahaja cabaran kepada pelajar, tetapi kepada guru juga yang mengajar, ibu bapa dan semua orang yang memainkan peranan dalam menjayakan PDP-DDR di rumah. Tahniah diucapkan. Stay safe lah kita, dan kita jaga kita. Tanpa membuang masa lagi, yang dinanti-nantikan, saya memperkenalkan panel jemputan kita pada pagi ini adalah Encik Amalul Hai Bersarbini, Timbalan Pengarah Bahagian Ambilan dan Pembangunan Pelajar, Jabatan Pendidikan Politeknik dan Kolej Komuniti, Kementerian Pengajian Tinggi.
Assalamualaikum dan selamat pagi Encik Amal. Waalaikumsalam Mira. Okey, Apa selamat khabar Mira? datang. Sihat? Sihat Cik Amal. Okey, Cik Amal okey lagi ke? Sebab dengar Cik Amal melayan persoalan-persoalan adik-adik kan yang beratur-ratur mesej yang tak terbalas lagi tu. So far alhamdulillah masih boleh kita kata memberikan maklum balas kepada kita punya yang bertanyakan soalan khususnya tentang politeknik dan college community. Dan Ya, tim kita pun ada membantu di baik yang bertugas di pejabat ataupun yang bertugas di rumah. Okey, so maknanya adik-adik semua yang mana hantar soalan-soalan ataupun mesej bawa bersabar ya, sebab kami sedaya upaya untuk membalasnya. Okey, Encik Amal, seperti yang saya maklumkan tadi kan kita terima pertanyaan berkenaan rayuan, pertukaran, pendaftaran dan macam-macam lagi lah persoalan-persoalan yang diorang tanya. Ada yang PM juga dah dapat tawaran macam mana boleh ke kalau nak tukar poli ataupun college community. Dah dapat nak tukar pula. Pening lah Cik Amal, macam mana tu Cik Amal? Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ira. Bagi soalan yang telah mendapat tawaran ya. Tadi Ira tanya saya calon-calon yang telah pun mendapat tawaran ke UA ataupun kita kata ke politeknik Ya. Okey. Calon-calon yang telah mendapat tawaran, saya cerita dulu tentang yang pertamanya sebelum tu saya nak ucapkan kita kata ucap tahniah lah kepada calon-calon macam Mira sebut tadi yang telah pun berjaya mendapat tawaran melanjutkan pengajian ke Universiti Awam, Politeknik, College Community, LKA, termasuk juga matrikulasi, IPG dan lain-lain tawaran yang ada lah. Baik, bagi yang berjaya rayuan, bagi yang mendapat kita kata yang tidak berjaya dengan UPU dahulu ya. Kalau tadi Ira tanya saya tentang UPU. Yang tidak berjaya boleh membuat rayuan kita kata ke melalui UPU, ke politeknik adalah melalui UPU. Yang siapa sebenarnya yang perlu buat rayuan ke UPU ni? Bagi lepasan SPM 2018, 2019 dan 2020 yang semalam ni lah. Dan rayuan masih lagi dibuka di UPU sehingga 26 Julai ni. Sehingga 26 Julai bermaksud hari Isnin nantilah. Sebenarnya kita telah pun kalau kita tengok di portal UPU pun dah ada pemakluman tersebut. Kalau nak rayu untuk mereka yang tidak berjaya boleh buat sehingga 26 Julai. Yang ini kepada mereka yang tidak mendapat tawaran mana-mana institusi ya. Kalau yang mendapat tawaran tidak ada istilah rayuan lah kalau di UPU. Baik. Ira, saya nak bercakap juga bagi calon-calon yang telah mendapat tawaran, saya ingin menasihatkan supaya calon-calon kita kata menghargai tawaran yang telah diberikan. Kerana apa kata setiap tahun sekitar 200,000 lebih yang memohon di UPU. Kalau ikutkan calon kita ada 400,000 lepasan SPM, tetapi yang memohon di UPU kita kata 200,000 lebih, kalau tak salah saya lah 259,000 lebih yang mengemukakan permohonan dan hanya separuh saja yang berjaya mendapat tempat ataupun ditawarkan tempat ke Universiti Awam, Politeknik, College Community dan ILKA. Dan calon perlu faham tindakan kita kata tindakan macam mana kalau kita nak kalau dia menolak tawaran, makna tawaran tu telah pun terbatal ya. Walau bagaimanapun saya ingin mencadangkan agar calon yang kata nak tolak rayuan tadi kan, tolak rayuan. Tolak rayuan tadi tu dia perlu pada saya berbincang dengan ahli keluarga sebelum membuat sebarang keputusan. Sebab kalau dia merayu, dia bermaksud dia
dia menolak tawaran tersebut lah. Okey, betul. Dan sekiranya macam mana, kalau dia tidak berjaya, dia perlu membuat kita kata rayuan, dan rayuan tu bolehlah dikemukakan ke mana? Ke laman web kita. Maksudnya bagi permohonan rayuan ke Politeknik dan Kolej Peneliti, bolehlah kita kata adik-adik kita yang ataupun yang mengikuti program kita pada pagi ini boleh melayari laman web ataupun portal kita di ambilan.mypolisisi.edu.my. Itu bagi ataupun selain daripada portal kita menghubungi hotline kita, talian hotline di 03 8888 3837, 03 talian yang kedua 8891 9341, dan seterusnya 038891 9117. Jadi bagi calon-calon yang kita kata nak membuat rayuan, bolehlah satu tadi pergi ke portal, dan yang keduanya menghubungi talian hotline kita. Okey, banyak maklumat yang boleh dapat. Okey, kalau macam kalau apa Cik Amal, kalau macam pelajar-pelajar ni terlepas peluang isi UPU online, ada juga yang tanya, saya terlepas isi UPU online, terlupa tarikh tutup hari tu, so dia nak juga masuk Politeknik. Ada ke langkah yang perlu diambil dan bagaimana pelajar tu ingin memohon? Baik, bagi terlepas peluang, istilah terlepas peluang. Sebenarnya kalau ikutkan Ira untuk makluman semua, sebenarnya kalau ikutkan fasa 1 hari tu UPU telah pun membuka kita kata portalnya ataupun membuka tawaran untuk permohonan kemasukan. Fasa 1 telah pun extend daripada 30 Jun kepada 7 April. Dan fasa kedua, fasa pengemaskinian 15 hingga 20, sebenarnya you pun extend lagi sekali kepada 2 Julai. Jadi tetapi ialah kita kata ada juga mungkin mereka yang terlepas peluang. Dua fasa tu pun terlepas juga untuk memohon. Jadi bagi calon-calon yang terlepas peluang mengisi UPU online, calon-calon ataupun kita kata sesiapa sahaja yang masih ada niat untuk melanjutkan pengajian, boleh melayari portal ambilan pelajar yang saya sebutkan tadi, ambilan.mypolisisi.edu.my, ambilan.mypolisisi.edu.my. Nanti bila pergi ke portal tersebut, klik pada butang semakkan, pilih sama ada nak ke Politeknik ataupun Kolej Peneliti. Masukkan nombor kad pengenalan dan seterusnya, ikutlah arahan-arahan yang ada di portal. Dan bagi kumpulan yang ini, kita kata permohonan mereka akan diproses, kita sebut sebagai permohonan rayuan lah, akan diproses bersama calon rayuan yang lain. Dan dijangka akan diumumkan pada 21 Ogos 2021. Maksudnya walaupun mereka macam Ira kata tadi dah terlepas peluang UPU online, walaupun UPU pun dah extend 2 kali, tetapi masih lagi yang terlepas, masih ada lagi peluang yang di mana mereka boleh pergi ke portal kita, ambilan.mypolisisi.edu.my. Dan keputusannya pada 21 Ogos nanti. 21 Ogos tak lama lagi. Ya, betul lah. 21 Ogos. Okey, terima kasih Cik Amal. Okey, macam Cik Amal cakap, kalau adik-adik tu dah dapat tawaran, dah dapat bidang yang ditawarkan, tapi kita masih lagi terima lagi ni Cik Amal, soalan-soalan daripada call, daripada WhatsApp, still juga nak tukar program pengajian ni. Tu yang dia kata, boleh ke kalau betul-betul nak tukar, apa yang
apa yang faktor yang utama yang boleh tukar bidang pengajian ataupun tukar politeknik ataupun college community? Okey, macam yang saya sebutkan tadi Ira, ya. Kita kata macam mana ya, mereka boleh mereka telah pun berjaya, tetapi dia nak menukar, macam saya advice tadi, saya nasihatkan tadi supaya berbincang dulu dengan keluarga. Tetapi mungkin ialah kita kata kita faham mungkin dalam situasi calon di peringkat usia yang masih muda, baru nak bermula untuk membuat keputusan yang besar dalam hidup dia, untuk menentukan apa kata kalau pilih program ni mungkin ada future yang macam mana. Tambah-tambah lagi dengan situasi COVID sekarang ini, dan ialah mungkin mereka menghadapi dilema dan dalam membuat keputusan tersebut. Jadi atas pertimbangan itu mungkin kita kata beginilah, bagi calon-calon yang ingin juga menukar program ataupun kita kata menukar institusi politeknik ataupun college community setelah mereka mendapat keputusan, disebabkan perkara-perkara yang boleh dipertimbangkan, yang mudah sabahlah untuk dipertimbangkan, mungkin disebabkan kesihatan, mungkin perkara-perkara yang tidak boleh dielakkan setelah berbincang dengan ahli keluarga. Mereka boleh pergi melayari portal kita, dan di situ kita kata ataupun yang lebih molek lagi menghubungi hotline kita lah. Nanti kita akan bantu dari segi untuk mendapatkan kita kata khidmat nasihat. Bagaimana yang saya sebutkan tadi di talian hotline kita, sebab ini hanya untuk isu-isu yang kita kata kritikal, munasabah maknanya, ataupun macam Ira kata tadi yang nak juga bertukar, walaupun kita kata tadi dah sebab, tak boleh nak tukar. Sebab untuk maklumat Ira juga kan, sebenarnya mereka yang berjaya ini adalah mereka yang berjaya dalam pilihan program mereka pilih. Kalau di UPU kita ada 12 pilihan, tetapi ialah mungkin ada yang menyebut ini pilihan ke-12, ini pilihan yang dia nak pilihan pertama. Ini tu bolehlah pergi ke portal kita ataupun menghubungi yang lebih sebaiknya menghubungi talian hotline kita untuk mendapatkan khidmat nasihat untuk pertimbangan-pertimbangan sewajarnya atau selanjutnya. Itu yang saya informasikan ya Ira, ya. Di talian hotline yang 3 tadi yang saya telah sebutkan, ya. Mungkin nanti di hujung rancangan kita kongsikan lagi sekali nombor talian hotline kita untuk kita kata mereka boleh hubungi kita untuk khidmat nasihat tu lah. Okey. Okey Ira, menjawab ke? Saya harap menjawablah kenyataan saya tadi tu tentang soalan Ira. Okey, terima kasih Cik Amal. So maknanya adik-adik tak adalah buat keputusan nak dekat dengan rumah ke apa ke kan. So maknanya kita utamakan yang betul-betul penting dulu, baru kita pertimbangkan yang lain. Okey Cik Amal, ada yang kata, okey kita terima juga ni, ada soalan yang kata gagal rayuan ke politeknik dan college community. Okey, dia nak sangat masuk politeknik, lepas tu dia tak dapat walaupun dia dah buat rayuan. Sedangkan ada calon tu dia boleh beza-bezakan. Saya ada 4A tapi kawan saya tu tak ada 1A pun, tapi dia ditawarkan di politeknik. Sedangkan saya tak dapat tawaran tu. Boleh tak Cik Amal jelaskan kenapa? Hello Ira. Okey. Saya tak dengar soalan Ira tadi. Terputus ke macam mana? Ya ke terputus ya? Okey, terima kasih. Sorry maaf semua sebab terputus. Okey, soalan dia Cik Amal, saya ulang balik. Cik Amal dengar? Okey, okey, saya dengar. Okey.
ada pelajar cakap dia gagal rayuan ke politeknik dan kolej komuniti. Sebab dia memang nak masuk sangat-sangat ke politeknik dan kolej komuniti. Sedangkan ada calon tu dia berbeza-bezakan. Saya ni ada 4A, kawan saya tu ada 1A. Saya ada 4A, kawan saya tu tak ada 1A pun. Tapi dia tawarkan di politeknik. Sedangkan saya tak dapat tawaran. Boleh tak Cik Amal jelaskan kenapa? Okey, bagus juga soalan tu Ira. Okey. Sebenarnya kita kata rayuan ni pada dasarnya atau asasnya adalah untuk mengisi kekosongan bagi program yang belum kita kata penuh. Okey. Jadi bagi case tadi tu, kita balik pada case tadi, mungkin calon yang 4 ini, 4A tadi tu, dia merayu untuk program yang sudah pun cukup ataupun calonnya, kita kata program tu dah penuh. Dan calon yang 1A pula memilih program yang masih ada kekosongan ataupun ada ruang lagi untuk dia berjaya memilih program tu. Jadi sebab dia rayuan ni bergantung satu ialah macam saya sebut tadi lah, bergantung kepada kekosongan. Ya, dan rayuan juga sebenarnya bergantung kepada selain daripada kekosongan, bergantung juga pada syarat kemasukan dan proses kita juga kita menggunakan sistem merit. Mana program yang calon tadi antara, kalau program yang kita kata yang hot tadi tu mungkin dia banyaklah, tinggilah persaingannya dan permohonannya juga tinggi. Jadi mungkin untuk fasa 1 putusan yang awal hari tu dah penuh. Jadi bila nak mohon lagi dalam proses rayuan, kekosongan mungkin telah tiada dan dia tidak berjaya ditawarkan ke program tersebut. Macam itulah Ira ya situasinya. Okey, baru faham. Jadi Cik Amal, program yang paling hot tu, program yang paling banyak permohonan di politeknik tu apa dia Cik Amal dengan kolej komuniti? Mesti yang adik-adik kat sana tu nak tahu juga apa yang hot sangat-sangat tu. Okey, sebab tadi saya dah sebut yang hot ya. Okey, maknanya kalau program kita kata program popular lah ataupun program hot ni, sebenarnya kalau di politeknik dan kolej komuniti ni ada banyak lah. Tetapi yang kalau saya boleh kongsikan, mungkin kalau di kolej komuniti yang mendapat kita kata permohonan yang tinggi antaranya ialah kulinari, sijil pastri, sijil fashion dan pakaian, sijil operasi dan perhotelan, operasi perhotelan, sijil dandanan rambut. Itu di kolej komuniti. Sebenarnya ada banyak lagi tapi yang duduk di ranking yang tertinggi itulah. Manakala di politeknik premier, diploma pengajian perniagaan, diploma teknologi maklumat, teknologi digital, reka bentuk fashion dan pakaian, pengurusan hotel, perniagaan antarabangsa, itu yang mendapat permohonan yang tinggi ataupun popular semasa dalam tempoh permohonan lagi. Dan di konvensional, diploma seni kulinari, diploma pengajian perniagaan, teknologi maklumat, teknologi digital, sama tadi macam di premier pun ada, teknologi digital di konvensional pun juga mendapat permintaan yang tinggi. Pengurusan hotel dan juga perkhidmatan, diploma perkhidmatan makanan amalan halal. Okay. Itu antara yang popular. Tapi maksudnya bila kita sebut popular, mungkin untuk berjaya ke program ni dia memerlukan merit yang tinggi. Jadi kalau untuk tempoh rayuan tak usahlah pilih program-program yang ini. Itu dia lah maksudnya. Jangan program yang kalau pilih juga kemungkinan tiada kekosongan. Okey, so maknanya kena pilih bidang yang tak ada rebutan ya. Okey Cik Amal, nak tanya Cik Amal lah, ada tak hint atau tips yang cara macam mana nak buat rayuan ke politeknik dan kolej komuniti kalau program tu yang mungkin masih ada kekosongan? Macam mana? Tips dia macam mana nak berjaya. Tips rayuan. Okey. Baik. Terima kasih Ira. Mungkin yang pertamanya kalau dulu pilih program lain,
dalam fasa yang pertama itu. Untuk fasa rayuan ni mungkin boleh pilih program lain selain daripada apa yang dipilih pada fasa 1. Maknanya pilih program lain mungkin dalam bidang yang sama ataupun mungkin dalam bidang yang berbeza. Contohnya macam mekanikal pembuatan jika minat untuk bidang mekanikal. Jadi ataupun milih apa geometrik jika minat awam. Tengoklah dan tengok juga lokasi-lokasi program-program yang ditawarkan ni. Maksudnya kalau di politeknik ataupun di kolej mungkin boleh pilih program-program tersebutlah. Keduanya kita nak bagi tips tu bagi pilih program yang mungkin lokasi calon boleh pergi. Maksudnya kalau ataupun politeknik ataupun kolej universiti kita sebutkan ataupun kita sedia maklum ada di seluruh Malaysia. Jadi kalau nak kita kata calon tu duduk di Kuantan, mungkin boleh cari program ataupun yang kita tidak terlampau jauh dengan rumah mereka. Itu untuk tips lah untuk memilih. Sebab kadang-kadang kalau berani, kalau memilih program yang kalau mungkin ada calon yang dia lebih agresif ataupun lebih berani, mungkin dia boleh pilih program yang kurang popular. Bukan kita kata kurang popular tetapi dia nak pergi. Tapi sedikit jauh daripada rumah dia. Macam itulah lebih kurangnya. Kena mencuba. Maksudnya kerana berani, perlu lebih berani dalam tempoh kita kata rayuan ni. Kalau dulu masa permohonan yang mula-mula dah pilih 10 program itu, mungkin elakkan daripada memilih program yang pilihan mula-mula. Mungkin pilihlah program kali ini yang berbeza daripada pilihan program yang mula-mula supaya dalam tempoh rayuan ni dia berjaya untuk mengisi kekosongan ataupun berjaya mendapat tempat melanjutkan pengajian dan ditawarkan pilihan mereka. Okay, Sebab macam sebut tadi kan memilih program bukanlah kurang popular tetapi mungkin boleh dipertimbangkan kita kata program-program yang kalau boleh saya kongsikan mungkin antara program yang kita kata kita menyediakan banyak tempat ya yang antaranya seperti geometrik, kejuruteraan elektrik, dalam bidang kejuruteraan elektrik dan elektronik kawalan, elektronik komputer. Itu kalau di politeknik, mechanical otomotif, mechanical logik, pembuatan, plastik dan mekatronik. Itu antara program yang kita kata kita menyediakan banyak tempat. Jadi kalau dalam tempoh rayuan ni dia memilih program-program yang saya sebutkan tadi, mungkin mereka akan berjaya mendapat tempat. Sebab kalau mungkin ialah di fasa 1 dah penuh sebabkan mungkin antaranya sebab dia popular ataupun kita kata tempat pengajian tu tidak banyak, tetapi program-program yang saya sebutkan tadi adalah program-program yang menyediakan tempat yang banyak. Jadi masih ada peluang dalam tempoh rayuan ini untuk pelajar-pelajar ataupun calon-calon memilih program-program tersebut dalam tempoh rayuan ini sebab kita menyediakan tempat yang banyak. Itu kalau di college di politeknik. Kalau di community untuk tempoh-tempoh kita kata rayuan juga macam saya katakan tadi kita ada tempat
Terputus ya tadi? Terputus Cik Amal. Alright, okay. Okay, saya ulang semula. Untuk tempoh rayuan ini bagi mereka yang nak merayu untuk program-program ke college community, macam saya sebutkan tadi lah, tempat yang mungkin banyak di politeknik saya dah sebut. Sekarang saya nak kongsikan juga program untuk tempoh rayuan ni yang boleh dipilih antaranya di college community ialah pertama, sijil penyelenggaraan bangunan, sijil teknologi seni bina, sijil teknologi pembinaan bangunan, sijil servis kenderaan ringan, certificate in room division, sijil pemprosesan dan kawalan mutu makanan, dan sijil pengembaraan pelancongan. Yang ini kita ada menyediakan tempat yang banyak. Jadi mungkin calon-calon yang nak mohon untuk rayuan, inilah programnya yang kita kata peluangnya untuk berjaya lebih tinggi berbanding dengan program-program yang macam yang saya sebutkan pada sebelum ini, iaitu kita kata yang popular. Kalau popular, satu, orang ramai mohon, keduanya kemungkinan tempat itu terhad. Jadi yang ini adalah program-program yang kita sediakan tempat yang banyak. Maksudnya chances untuk berjaya tinggi. Okey, semua dah tak payah berebut ya. Okey Cik Abbas. Kita ada soalan seterusnya. Kita nak tanya, kalau bagi mereka yang tidak mendapat keputusan yang baik semasa SPM ataupun gagal BM, gagal sejarah, apakah langkah seterusnya bagi mereka bagi lepas SPM? Okey. Bagi mereka yang kita kata pernah menduduki SPM tetapi dia belum berjaya, dia belum berjaya ataupun ialah maksudnya dia tidak bernasib baik tetapi dia pernah menduduki SPM, dia sama ada dia gagal sejarah ataupun dia gagal bahasa Melayu ataupun dia gagal kedua-duanya sekali. Yang ini sebenarnya di college community, Jabatan Pendidikan Politeknik dan Community ada memberikan laluan kepada kumpulan pelajar ini, yang mana mereka boleh mengambil ataupun kita kata memilih program yang kita kenali sebagai program sijil college community dengan mood bridging. Mood bridging ni kita sebut kalau sijil college community biasa tempohnya 2 tahun, 4 semester. Tetapi dengan mood bridging ada penambahan 1 semester, iaitu semester awal kita kata bridging tadi itulah, menjadikan dia mood bridging ini 5 semester. Dan pelajar-pelajar dalam mood bridging, sijil college community mood bridging ini boleh melanjutkan pengajian selepas mereka tamat sijil college community untuk ke peringkat seterusnya, ke peringkat diploma, contohnya untuk ke peringkat diploma college community, ke peringkat diploma politeknik. Mereka masih ada peluang untuk melanjutkan pengajian. Tidak bermakna mereka gagal, mereka terhenti di situ sahaja. Itu yang saya boleh kongsikan ya. Yang mana itu adalah syarat, kita kata setakat ini adalah syarat yang paling rendah sekali lah. Maknanya walaupun mereka gagal tetapi mereka pernah menduduki SPM, mereka boleh ambil sijil college community bridging tadi. Maknanya boleh mohon lagi kan? Ya, mereka masih lagi ada peluang untuk melanjutkan pengajian untuk dapatkan kemahiran dan sebagainya. Okey, betul-betul. Cik Amal, so baru-baru ni bukan saja pelajar yang call kita, tapi ada juga yang ibu bapa yang bertanya dan risau tentang hala tuju pelajar ni selepas memasuki politeknik dan college community selepas tamat pengajian. Dia orang mesti akan kata, anak saya lepas college community ni macam mana, boleh sambung tempat lain ke? Apa akan dapat lepas belajar? Apa yang boleh Cik Amal terangkan pada adik-adik luar? Okey.
Ini kita kita kata pergi lari sedikit daripada topik perbincangan kita, iaitu apa akan berlaku, maknanya ada tak laluan selepas contoh peringkat sijil, apa selepas tu, kalau diploma politeknik apa selepas tu. Baik, sebelum saya pergi lebih jauh, saya nak menyatakan semua program yang ditawarkan di politeknik dan juga college community, baik di peringkat sijil ataupun di peringkat diploma, di college community ataupun di politeknik, mendapat pengiktirafan MQA. Semua program perlu mendapat pengiktirafan MQA. Dan bila kita kata mendapat pengiktirafan MQA ini, dia menjadikan dia satu jaminan untuk mereka bekerja, khususnya di sektor kita kata sektor, bukan sektor swasta, sektor kerajaan, selain daripada mungkin swasta dan mungkin dia bekerja sendiri. Tetapi apa yang nak saya nyatakan, semua program adalah mendapat pengiktirafan MQA. Dan laluan bagi kita kata lulusan, contohnya lulusan sijil, kalau dia bermula dengan sijil di college community, dia boleh melanjutkan, pelajar boleh melanjutkan pengajian ke peringkat diploma college community. Tadi saya sebut college community kan, sijil college community, boleh sambung ke diploma college community ataupun dia sambung ke diploma politeknik. Ya. Kalau katalah dia tak nak sambung pun, dia boleh terus bekerja sendiri dengan sijil yang yang dia miliki, dengan ilmu semasa dia belajar di peringkat sijil, ataupun dia menjadi usahawan. Sebab kalau kita sebut laluan ni, maksudnya selepas sijil dia boleh juga menjadi usahawan. Kenapa? Sebab di politeknik dan juga college community, para pelajar kita telah diterapkan dengan ilmu kemahiran berkaitan tentang keusahawanan, bermula daripada semester 1 hinggalah kita kata ke tamat pengajian. Jadi berbekalkan ilmu keusahawanan yang mereka ada, mereka mampu untuk menjadi seorang usahawan. Itu kalau di college community. Tapi kalau di kita kata di politeknik, sama juga. Maksudnya selepas saja diploma politeknik, dia boleh melanjutkan di peringkat ijazah kita, ijazah sarjana muda politeknik. Kita ada 7 program ijazah sarjana muda di politeknik. Ataupun mereka boleh melanjutkan pengajian ke UA ataupun Universiti Awam ataupun MTON, Universiti Teknikal Malaysia kita. Selain daripada itu, mereka juga macam tadi, macam pelajar college community, mereka juga boleh terus bekerja ataupun mereka juga boleh menjadi usahawan. Sebab kalau kita sebut pasal laluan, sebenarnya laluan tu kita telah pun ada dan kita telah pun kita kata telah pun ada model-model yang telah pun berjaya, ataupun kita kata alumni-alumni kita yang telah pun berjaya, bermula dengan sijil hinggalah ke peringkat yang tertinggi, ke PhD pun ada. Ini antara kalau tengok dalam paparan kita, ini adalah antara alumni ataupun lepasan ataupun lulusan pelajar-pelajar kita yang telah pun berjaya. Ini contohnya macam kita kata siapa nama ni, seorang usahawan yang berjaya. Dia yang ini memang sangat kita kata popular lah, Sazwani. Mungkin antara model kita ataupun yang berjaya. Dia bermula dengan sijil dan sambung ke peringkat diploma di politeknik dan dia melanjutkan pengajian dan dia juga menjadi seorang usahawan yang berjaya. Okey.
Okey, terima kasih Cik Amal. So maknanya adik-adik kalau apa boleh tengok kat sini banyak kisah kejayaan pelajar-pelajar daripada College Community dan juga Politeknik. Dan saya sendiri pun daripada College Community dan sambung juga ke Politeknik. So jangan risaulah, College Community dan Politeknik memang sangat-sangat sesuai untuk adik-adik. Okey Cik Amal, kita nak tanya ada terima daripada WhatsApp soalan kan, ada adik-adik dah terima Politeknik dan College Community. So sekarang ni kita berada di norma baru sebab ada kerana masih lagi dalam pandemik. Jadi nak tanya, jika saya ditawarkan ke Politeknik atau College Community, saya kena perlu tak buat swab test? Dan wajib ke ambil vaksin? Itu soalan dia. Okey. Satu swab test, yang kedua vaksin. Okey. Setakat ini sehingga setakat ini hari ini bagi calon-calon yang kita kata berjaya menerima tawaran, sebelum mereka menjawab setuju terima, mereka perlu isytiharkan beberapa perkara tentang yang pertamanya nama mereka, IC, kemudian nombor MySejahtera, nombor pendaftaran MySejahtera. Maksudnya dia telah pun mendaftar dengan MySejahtera. Okay. Kemudian kita perlukan juga jika ada tarikh mereka menerima ataupun dos yang pertama, menerima vaksin yang pertama, dan juga tarikh menerima vaksin yang kedua jika ada. Jadi maklumat-maklumat tu diperlukan sebelum calon-calon menjawab setuju terima. Maknanya mereka perlu mengisi. Pada saya yang paling penting sekali MySejahtera itulah. Kalau ada sebab kebanyakan kita kata rata-rata pelajar kita ataupun pelajar dia ada handphone. Bila handphone logiknya dia boleh mendaftar MySejahtera. Sebab base nombor telefon itulah dia dapat ID MySejahtera. Dan nanti bila dah ada MySejahtera dia boleh ambil tindakan seterusnya, iaitu mendaftar untuk vaksin. Dan sekiranya ada perlu menyatakan jika ada untuk vaksin yang pertama, vaksin yang kedua. Okay. Kalau macam tu Jamal yang berjaya ditawarkan tu kan, berikutan pandemik seperti sekarang ni, sesi pelajaran tu macam mana? Secara online ke atau bersemuka? Sebab nak daftar ni Cik Amal. Lepas tu diorang kata kena ke duduk asrama ke untuk pelajar-pelajar baru ni? Macam mana tu Cik Amal? Okey. Untuk tempoh kita kata fasa pemulihan negara, mungkin kalau yang adik-adik mungkin dia pernah dengar ataupun dia kita kata mereka juga perlu faham dan perlu ambil maklum, perlu ambil tahu. Sekarang ni kita nasional peringkat kebangsaannya kita masih lagi dalam kalau ikutkan fasa kedua, iaitu bulan Julai dan bulan Ogos ni adalah fasa kedua. Bulan September, Oktober fasa ketiga. Bulan November dan Disember fasa keempat. Yang ini sebenarnya ada perkongsian pun oleh MKN dan KKM tentang fasa pemulihan negara. Dan kita bila Ira tanya tadi tentang pendaftaran, sebenarnya untuk Politeknik dan College Community kita dijangka akan mendaftar bermula pada 20 hari bulan September 2021. Okey, dan pada ketika itu adalah duduk dalam fasa fasa 3 September Oktober tadi. Jadi kita akan melaksanakan pendaftaran pelajar baru, juga kita kata lapor diri pelajar senior dan secara atas talian, secara online lah. Sebab
masih lagi tidak dibenarkan untuk pergerakan. Namun begitu, kalau boleh saya kongsikan, setakat ini kita merancang untuk pendaftaran secara online pada September nanti. Untuk pergerakan pelajar balik masih lagi dalam perancangan. Kalau ikutkan perancangan kita, mungkin saya boleh kongsikan paling awal di hujung Oktober. Itu pun ataupun bergantung kepada kriteria-kriteria yang telah ditetapkan oleh pihak kerajaan. Contohnya kalau macam fasa 3. Fasa 3 ni bulan September, Oktober. Kadar jangkitan perlu berada di bawah 2,000. Jadi mungkin kita boleh lihat situasi semasa lah. Mungkin sekarang dan pada bulan fasa bulan 9 dan bulan 10 nanti. Dan pada fasa yang terakhir, November, Disember, fasa 4, kadar jangkitan COVID di bawah 500. Pada ketika itu mungkin baru ada dibenarkan untuk ada pergerakan pelajar kembali ke kampus. Namun macam saya sebutkan tadi, dia bergantung kepada kriteria dan juga keputusan-keputusan yang akan diumumkan oleh pihak kerajaan. Tapi dalam kalau perancangan awal tadi, kita akan mendaftar secara online. Bila mendaftar secara online, pembelajaran pun akan bermula dengan online. Namun sekiranya ada perubahan-perubahan dari masa ke semasa, akan dimaklumkan oleh pihak institusi baik politeknik dan juga polis militer kepada pelajar-pelajar kita lah nanti. Okey, faham. Okey, terima kasih Cik Amal. Harap adik-adik dekat luar sana fahamlah apa yang Cik Amal terangkan. Okey Cik Amal, kita nak teruskan dengan sesi soal jawab dekat chat inbox kita. So kita nak tengok ada tak adik-adik yang bagi kita soalan untuk Cik Amal jawabkan. Okey, dekat sini ada Anas Safwan ya. Dia cakap bahasa Melayu dengan sejarah kredit boleh apply ke? Macam mana nak buat rayuan tu? Oh, bahasa Melayu dengan sejarah kredit. Kredit. Okey, bila dia sebut bahasa Melayu dengan sejarah kredit, bermakna dia ialah kalau ikutkan syarat tadi untuk lulus SPM, dia lulus kan? SPM kredit, sejarah kredit. Dan mungkin yang ini okey, telah dikongsikan kat paparan tu syarat-syarat bagi kemasukan kita kata ke politeknik dan juga polis militer. Saya bacakan untuk yang politeknik dahulu. Politeknik bagi program-program yang telah ditetapkan di Politeknik Premier ataupun yang berada di Politeknik Premier, syarat perlu 5 kepujian bagi mata pelajaran yang telah ditetapkan lah. Bagi Politeknik konvensional ataupun metro hanya memerlukan 3 subjek kepujian. Subjek bahasa Melayu, sejarah tu wajib lah. Kalau tak dia gagal SPM kan. Yang tidak kurang pentingnya juga kita akan lihat bahasa Inggeris, matematik dan juga subjek sains, fizik ataupun kimia. Yang itu kita lihat jugalah mengikut mata pelajaran atau mengikut program-program yang mereka pilih. Sebab lain program, lain syaratnya. Okey. Kalau di kolej komuniti pula, untuk peringkat diploma masih juga 3 kredit. Bergantung kepada syarat yang telah ditetapkan by program jugalah. Manakala di kolej komuniti, syarat minimum adalah lulus SPM. Lulus SPM bermakna macam saya sebut tadi, lulus BM, lulus sejarah, lulus SPM. Itu boleh. Itu syarat asasnya. Okay. So, terima kasih yang tanya soalan tadi. Okey, ada soalan lain? Okey, ni Puan Nur Aziza ya Cik Amal. Saya ibu bapa penjaga, nak tanya anak cukup syarat
still tak dapat juga. Macam tadilah. Nak sangat kan masuk politeknik dengan college community. Dah mohon rayuan. Peluang masih ada ke? Okey, soalannya cukup syarat, telah pun memohon, peluang masih ada. Okey. Kalau saya boleh sebutkan, cukup syarat, yes, betul. Mereka yang memohon, even di fasa pertama pun hanya mereka yang cukup syarat program boleh memohon program tersebut. Maknanya dari segi asasnya mereka cukup syarat baru boleh memohon program tersebut. Dalam rayuan macam saya sebutkan tadi, mungkin boleh memilih ataupun kita kata apa kata saya tadi, program, melihat semula program-program tersebut, program-program pilihan, iaitu mungkin program-program yang bukanlah kata kurang popular, tetapi dia menyediakan tempat yang banyak. Mungkin itu peluangnya lebih tinggi untuk berjaya dalam tempoh rayuan ini. Sebabnya bagi program-program yang popular yang saya kongsikan tadi, mungkin dah pun penuh pada masa pertama. Jadi sebab prinsipnya tadi, rayuan ini adalah untuk mengisi kekosongan bagi program yang masih belum penuh. Tapi insyaAllah maksudnya dari segi peluang masih ada, dan kita akan umumkan rayuan tadi pada tarikh-tarikh yang kita telah sebutkan lah. Okey. Okay, terima kasih Puan Nur Aziza. Okey. Ada soalan lagi? Okey, ada. Daripada Nur Kristina binti Zamri ya. Saya nak mohon politeknik tapi dah tutup. Ada tak borang permohonan politeknik? Okey, Cik Amal dia tanya lagi. Okey, nak mohon politeknik dah tutup. Ya, tapi dah tutup. Dia tanya ada borang tak permohonan politeknik untuk masuk juga politeknik. Okey, sebenarnya kepada yang bertanya tu lah ya. Boleh pergi melayari portal kita di ambilan mypoliteknik.edu.my ataupun menghubungi talian hotline kita untuk kita kata khidmat nasihat. Untuk kita kata apakah langkah seterusnya. Betul apa yang disebutkan tadi, mungkin tutup pada mungkin kita kata macam mana kata view dia, tetapi mungkin kita boleh bantu, masih lagi boleh bantu, hubungi kita untuk khidmat nasihat seterusnya. Yelah, takut terlepas kan. Okay, terima kasih kepada Puan. Ada lagi soalan ke? Kita nak tengok ada sesiapa yang nak bagi soalan. Ada lagi soalan apa yang kita nak kena jawab ni? Dekat Cik Amal jawab. Okey, macam ni. Kalau sementara kita menunggu soalan daripada mereka yang menyertai program kita, saya nak kita kata sebut semula sekali lagi bagi tempoh-tempoh rayuan ini, yang pertama sekali ialah saya nak kongsikan ataupun nak sebut sekali lagi bagi lepasan SPM 2018-19-20 tadi, tempoh rayuan masih lagi dibuka sehingga 26 Julai. Maklumat untuk buat rayuan di upu.mohi.gov.my, yang itu memang dah ada dah kat iklan atau di portal UPU sendiri. Dan yang keduanya bagi lepasan SPM 2017 dan ke bawah 2016, 2015 ataupun lulusan sijil yang diiktiraf oleh MQA, lulusan sijil kemahiran Malaysia SKM tahap 3, lulusan apel
yang memohon, khususnya mereka yang memohon, ini khusus yang mereka mohon di borang kita, di portal kita. Mereka masih lagi ada tempoh rayuan yang telah bermula pada 18 hari bulan lalu hingga 28 Julai ini. Ada tempoh lagi, tempoh rayuan tu masih lagi panjang sehingga 28, dan untuk maklumat lanjut boleh layari di portal kita di ambilan.mypolicc.edu.my. Sebab di portal kita ni lah, dia ada banyak maklumat-maklumat tentang permohonan, tentang rayuan, tentang keputusan permohonan, keputusan rayuan, apakah tarikh-tarikh penting, apakah tindakan-tindakan yang mereka perlu lakukan, semua ada dekat portal tu. Jadi boleh rujuk portal ambilan.mypolicc.edu.my ataupun menghubungi talian hotline kita tadi itulah, yang 3 tu yang saya telah sebutkan pada awal. Okey, so boleh layari laman kita. Okey, Cik Ahmad, kita ada last soalan. Okey, ini daripada Puan Salasiah Abdul Hamid. Dia kata anak dapat tawaran sijil College Community. Apakah ada peluang untuk dapat tawaran diploma politeknik? Sekarang ni pertamanya mungkin ucap tahniah berjaya dapat tawaran, berjaya mendapat tawaran, tetapi tawaran di sijil College Community. Tetapi macam yang saya sebutkan awal tadi lah, mungkin ada berhasrat untuk membuat menukar keputusan, disebabkan oleh perkara-perkara yang munasabah dan sebagainya. Mereka boleh membuat rayuan untuk kemasukan, juga pergi ke ambilan, kita kata ambilan.mypolicc.edu.my lah, di portal kita, untuk membuat mungkin dia nak mohon ke diploma, kan, nak mohon ke peringkat diploma politeknik kan, boleh buat begitu. Okey, terima kasih kepada Puan Salasiah Abdul Hamid. Okey, last soalan ya Cik Ahmad. Kita nak tahu apakah nasihat dari Cik Amal lah. Okey, saya nak tanya Cik Amal, bagaimana calon untuk menghubungi bagi urusan permohonan dan juga rayuan kemasukan pelajar? Maknanya nak tahu lagi lebih lanjut lagi. Untuk dalam tempoh permohonan rayuan ni, macam saya sebutkan tadi, kalau mereka melalui UPU ada sehingga hari Isnin nanti 26 hari bulan. Kalau dia dengan ibu orang kita ataupun untuk college community sehingga 28 hari bulan untuk ibu orang. Jadi kita kata peluang masih lagi terbuka kepada mereka di luar sana untuk membuat permohonan, melanjutkan pengajian ataupun menyambung pengajian. Advice saya, buatlah pilihan yang terbaik. Kalau boleh saya kongsikan, dalam hidup kita ni kita ada 2 pilihan. Yang pertama, memilih. Bila memilih tu kita nasihatkan buat, lakukanlah ataupun memilihlah yang terbaik. Yang keduanya, dipilih. Tadi memilih, yang ini dipilih. Kalau kita dipilih, buatlah juga yang terbaik. Maksudnya kalau dia memilih yang terbaik. Kalau dia dipilih untuk satu program atau ditawarkan ke program-program tertentu, buatlah yang terbaik. Jadi kami di Politeknik dan College Community mengalu-alukanlah kehadiran adik-adik ataupun calon-calon pelajar di luar sana, sebarang pertanyaan untuk kita kata konsultasi berkenaan kemasukan ke Politeknik dan College Community, boleh menghubungi talian pejabat kami sebagaimana yang saya telah sebutkan tadi. Saya ulang semula, 038888 3837. Itu yang pertama. Yang kedua, 038891 9341.
dan talian yang ketiga 0388919117. Itu talian pejabat, maknanya pejabat lah. Kalau untuk mendapatkan maklumat secara WhatsApp, boleh menghubungi nombor talian kita khas untuk WhatsApp sahaja, 019-868-3738. Okay. 868-3738. Ataupun kalau berminat dengan email kami, boleh email juga pertanyaan apa saja berkaitan ambilan di jppk.ambilan@mohe.gov.my. Ataupun layari semula portal kami. Semua tu ada yang saya sebutkan tadi ada di portal kita. Baik nombor, baik WhatsApp ataupun ni. Dan juga di portal kita juga kalau katalah adik-adik di luar sana atau siapa saja ingin mengetahui tentang Politeknik dan Kolej Komuniti, lokasi keberadaan Politeknik dan Kolej Komuniti di seluruh Malaysia juga ada dikongsikan di portal kita. Nombor telefon setiap politeknik, 36 buah politeknik, ada 104 buah kolej komuniti juga ada nombor telefonnya untuk kalau nak menghubungi terus ke institusi politeknik dan juga kolej komuniti. Okay, itu Ira, maksudnya segala info saya telah pun kongsikan. Harap-harapnya mereka di luar sana mendapat maklumat yang cukup. Tetapi sekiranya masih lagi tidak mencukupi dalam tempoh ini, boleh terus menghubungi kami, kita di talian ataupun melalui channel-channel yang saya telah sebutkan tadi. Ya, betul. Sehingga sampai hari Isnin ni ya Cik Amal? Isnin tu untuk yang momen rayuan di UPU. Kalau untuk rayuan di portal kita, Ibora, sehingga 28. Kita ekstrakan lagi 2 hari. Okey, maknanya ada peluang lagi. Ya, maksudnya kalau Isnin 26, 27, 28 kami di Ibora 28 hari bulan hari Rabu. Okey, so maknanya adik-adik kena save date, apa-apa boleh hubungi hotline kami. Okeylah, baiklah. Cik Ahmad, kita telah pun sampai ke penghujung sesi kita hari ini. Baik. Harap persoalan-persoalan tu sudah dijawab oleh Cik Ahmad dan harap penonton dan juga adik-adik fahamlah apa yang telah disampaikan. Okey, insyaAllah akan ada lagi banyak perkongsian seperti ini. Kita akan salurkan di media sosial. Follow media sosial Politeknik dan Kolej Komuniti untuk mengikuti perkembangan dan maklumat terkini daripada kami. Ataupun sentiasalah rujuk web ambilan mypolisisi.edu.my untuk maklumat terkini. Okey, jadi apa tunggu lagi bagi yang belum membuat rayuan, adik-adik boleh membuat rayuan ke Politeknik dan Kolej Komuniti. Kenapa? 6 sebab. Kenapa korang perlu pilih Politeknik dan Kolej Komuniti? Pertama, lokasi di seluruh Malaysia. Kita ada 36 politeknik dan 104 kolej komuniti. Dan kedua, institusi milik penuh kerajaan ya, di mana adalah di bawah KPT, Kementerian Pengajian Tinggi. Dan yang ketiga, politeknik dan kolej komuniti merupakan mempunyai pelbagai program yang menarik dan diiktiraf oleh MQA seperti yang dikatakan oleh Cik Ahmad. Dan yang paling best sangat-sangat iaitu yuran pengajian yang murah dan aplikasi pembelajaran yang menarik dan juga senang dapat kerja. Jadi jangan pening-pening, okey? Pilihan di tangan anda. Okeylah, baiklah kepada adik-adik, ibu bapa, para kaunselor atau sesiapa saja yang menonton dan masih ada lagi pertanyaan, sila tinggalkan saja pertanyaan anda di ruangan komen dan kami akan sedaya upaya untuk menjawab pertanyaan anda. Jadi jangan marah-marah tau kalau lambat reply ke apa ke, sebab kami memang banyak beratus-ratus kami terima email, WhatsApp dan juga calling pada hari ini, okey, setakat hari ini. Okey, terima kasih diucapkan kepada Cik Amal kerana sudi meluangkan masa bersama kita pada hari ini. Untuk itu, sekian saja ya Cik Amal dari kami. Stay safe, stay healthy, sentiasalah mematuhi SOP yang telah ditetapkan oleh kerajaan. Jumpa anda di Politeknik dan Kolej Komuniti. Bye-bye.
Ingin melanjutkan pengajian dengan kriteria berikut? Jawapan anda ada di Politeknik dan College Community dengan pelbagai program menanti anda. Kami menyediakan program pengajian sepenuh masa mengikut kesesuaian pelajar. Statistik kebolehpasaran graduan Politeknik dan College Community kini progresif dan berdaya saing merentasi industri. Kejar impianmu sekarang. Layari pautan tertera atau hubungi kami hari ini.